Dibawakan daripada nanti bila saya sebut nama tempat tangan tu. Hamba saya tapi plan ni kami angkutnya. Kata kambing itu. Jadi di Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Terima kasih kepada semua yang sudi bersama dengan kita. Alhamdulillah. Dan tajuk kita hari ini rezeki bawah meja. Dan saya maklum mungkin kalau orang dengar orang agak-agak ni kita dah sebut di kelas siap. Memang kita akan cerita berkaitan dengan rasuah. Balik pada cerita tadi. Tinggal orang dia. Ambil balik biar lama lah dia pijak dia siap. Ambil balik cerita tu. Jadi seorang saja yang boleh tegur Saidina Umar pada ketika itu dalam keadaan Umar balik dah. Kau tak boleh makan, saya makan tu, tak makan dah. Pun tak boleh kawan bertegur, tak boleh. Seorang saja yang boleh tegur. Bila Saidina Umar duduk, bila adik dia kena nampak tu, adik dia jatuh, adik dia jerkah dia terdiam, dia duduk di kerusi. Dia nampak satu lembaran potongan ayat Al-Quran, surah Taha ayat 1 sampai 16. Surah Taha 1 sampai 16, bacalah kepada siapa pun, insya-Allah lembut hati dia. Sebab umat yang dalam keadaan macam tu pun baca surah Taha lembut hati dia. Kita tak ada yang macam umat tu dah. Paling kuat pun tak sampai umat kalau kita kalau kasar-kasar kita ganas-ganas kasar keras-keras hati kita pun jumpa umat ni kita sorry juga dengan umat. Betul tak kan? Jadi kita bacalah surah Taha ayat 1 sampai 16, kalau tak boleh 1 sampai 5, begitulah yang dikatakan oleh guru-guru ulama-ulama di dalam kitab-kitab mereka. Jadi yang boleh tegur Saidina Umar ni Quran saja. Sebab dia aja yang tahu nak cakap dengan kita macam mana. Quran ni je yang tahu nak cakap dengan kita macam mana. Jadi bila balik kepada rasuah tajuk kita hari ni, saya ambil ayat Al-Quran, dari sini kita kembangkan satu-satu bagi kita faham. Sebab tuan-tuan saya yakin semua yang dengar apa yang kita sembang hari ni satu je. Saya bercakap, tuan-tuan mendengar. Tuan-tuan bercakap, saya mendengar. Bukan tujuan untuk kita. Sebab saya yakin saya esok lusa saya boleh mati. Tuan-tuan pun sama. Tapi kita cakap hari ni adalah untuk anak-anak kita yang mana yang kita dalam kandungan yang akan lahir tahun ni, tahun depan, dia yang akan lalu 10 tahun lagi. Kalau orang yang akan jaga dia, cikgu sekolah dia, maaf, saya hari ni saya kata, tuan-tuan yang nak dengar apa yang saya cakap ni, saya akan gunakan sebaik-baik perkataan, selembut-lembut perkataan dan secantik-cantik bahasa tanpa saya menyentuh mana-mana. Andai kata ada perkara itu yang saya sebut dalam persebutan saya, makna kata dia bukan individu, dia adalah contoh semata-mata. Jadi saya nak tuan-tuan ambil letak picture tu. Sebab tuan-tuan hidup zaman sekarang, kalau dengan budak-budak tak boleh bagi contoh itu. Kalau dengan anak-anak tak boleh bagi contoh itu. Dengan kita boleh bagi contoh kerana kita witness dengan mata kita. Okey, tuan-tuan kena faham itu. Cuma saya sebut sekali lagi di sini apa dia. Kita bercakap hari ini bukan untuk kita. Sebab saya yakin tuan-tuan dan saya dan kru, insya-Allah kita bukan di kalangan orang yang nak ambil rasuah. Kalau kita orang yang berhajat nak ambil, confirm kita tak ada dalam dewan. Kerana dewan ni penuh dengan malaikat. Malaikat akan nilai orang tu. Nak nilai dengan kita tengok semua orang sama. Tuan-tuan tengok saya sama. Siapa tahu, kalau tuan-tuan tahu kan saya sebelum ni perogol bersiri ke apakah? Wa'ayazbillah agak, astaghfirullahalazim. Bukan maksud begitu. Cuma saya nak tanya tuan-tuan, saya direct kepada saya dalam keadaan tuan-tuan tak kenal saya. Saya boleh berlakon depan tuan-tuan. Tapi depan Allah dengan malaikat kanan dan kiri ni saya tak boleh berlakon. Jadi buat apa kita berlakon? Itu sahaja. Jadi saya bercakap tadi untuk apa? Untuk anak-anak, supaya cikgu yang nak bela anak-anak kita esok, dia bukan orang yang makan rasuah. Kita kata, kalau dia makan rasuah apa kesan pada anak kita? Dia bukan kesan pada budak tu sebab dia makan. Cikgu tu bila dia telan benda yang tak betul, dia sebut perkataan yang keluar ke anak kita tu sekali lagi. Cikgu title dia doa dia makbul. Dia marah tu, dia sebut anak kita tu. Walaupun kata, kalau dia cikgu yang jahat tak boleh juga. Betul. Tapi dari segi istilah cikgu, kita nak hitung dia jahat baik macam mana kita bukan duduk dengan dia. Dia tengah marah ke anak kita, hang ni boleh pakai ke perkataan kita pakai, tapi nak buat tut kita tak faham pula kan. Hang ni tut, betul tak boleh pula kan. Tak kena lah.
tidak seronok kat budak tu. Contoh mudah lah. Adik-adik, anak-anak yang duk tengok dalam TV ni, ustaz kata perkataan ni jangan tiru. Ustaz nak sebut siap-siap. Perkataan ustaz nak guna, ustaz kata perkataan bodoh. Kalau kurang cerdik tak ada masalah. Bodoh. Dia marah budak tu. Hang ni bodoh. Dia kata lagu tu. Bila dia kata lagu tu, hari Jumaat, doa makbul. Anak kita kena. Pasal apa? Dia tak boleh jaga mulut dia kalau dia makan benda yang haram. Allah sebut untuk riba benda haram. Jadi kalau satu orang makan benda haram apa dia? Allah bagi contoh siap-siap. Tapi dalam ayat ni, ayat riba, muka surat belah kanan atas, Allah sebut apa? Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Ini ayat dia. Orang yang makan riba, dia tidak akan berdiri. Makna kata hidup dia punya diri dia tu, physically Allah sebut, dia tidak akan jadi, melainkan dia jadi seperti orang yang kena rasuk dengan setan. Maafkan saya, biasa tak kita tengok satu orang, kita tengok individu, kita rasa ish, awaklah dia ni. Awak tu kenapa tuan-tuan? Awaklah dia ni macam ni perangai dia. Kita timbul persoalan begitu. Berhati-hati tuan-tuan. Allah sebut physically orang tu, kalau kita tengok dia dalam keadaan yang terlalu sangat over kejahatan dia, sangat over kenakalan budak itu, berhati-hati tuan-tuan. Allah sebut sama macam Rasul ni. Bukan masalah anak kita takut cikgu tu ajak dia, dah takut orang yang duduk dengan dia. Sama juga anak kita masuk pejabat, kawan yang nak kawan dengan dia, nak duduk serumah dengan dia tu. Anak kita di sekolah, di universiti, dia nak duduk dengan siapa? Takut itu hasil-hasil daripada makanan yang tak elok, yang haram. Bila jadi lagu tu, kawan-kawan ni tak akan ajak buat benda baik. Saya tahu bila saya cerita ni, walaupun tuan-tuan takut kamera duduk fokus tuan-tuan tak berani nak angguk, tapi hati tuan-tuan angguk. Tiap. Jadi kita cakap bukan untuk kita. Sebab kita dah hidup dah dalam dunia ni, kita dah seronok dah kita lalui dia. Kita dah tak ada apa dah dengan dunia. Tuan-tuan main kerja, balik kerja, main kerja, balik kerja. Paling gagah pun beli handphone baru. Betul tak? Itu je. Ni yang baru nak main. Pasal mereka lah yang nak hantar surah Fatihah esok ke kita. Kalau dia pula terlibat dengan kawan begitu, tuan-tuan anggap dia nak hantar ke kita Fatihah. Tuan-tuan nak harap tuan-tuan nak harap kawan dengan saya. Kalau saya esok lusa meninggal, dia pun sama juga. Tuan-tuan pun sama. Biasa adik pakcik kita meninggal, esok sederet yang usia dengan pakcik kita semua pergi sama. Kita nak harap kawan-kawan kita hantar Fatihah. Dah lah setahun. Ni tujuan kita cakap benda ni. Ini tujuan. Sebab bila kita war-war macam ni, kita nak bagi tahu kat semua orang, kita bukan takut benda tu jadi pada diri kita. Satu, memang kita takut, tapi kita pegang kuat. Cuma kita takut jadi kat orang bawah. Budaya tu kita tinggal.